Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 9 September 2020. Kita mulakan berita dengan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. 62 lagi kes positif baharu dicatatkan semalam, kesemuanya melibatkan kluster Benteng LD. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sabah kini meningkat kepada 548. Daripada jumlah itu, 37 kes dicatat di Lah Datu manakala 25 kes lagi di Tawau. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media di Ibu Negara menjelaskan 32 kes membabitkan warga negara manakala 30 kes lagi bukan warga negara. Sementara itu berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes sembuh direkodkan di Semporna menjadikan jumlah kes sembuh 409. 131 kes masih dirawat di hospital berpakar iaitu 89 di Lah Datu, 41 di Tawau dan satu kes di Kinabatangan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 8 kes. Polis Sabah menafikan terdapat sekatan jalan raya bagi laluan keluar masuk ke daerah Tawau dan Lah Datu susulan peningkatan kes mendadak COVID-19 di kedua-dua daerah berkenaan. Ia sekaligus menyangkal dakwaan yang ditularkan berhubung isu tersebut. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali meminta orang ramai menghentikan sebarang penularan isu yang tidak benar, sebaliknya perlu mendapatkan kesahihan sebelum menerima maklumat yang diberikan. Pihak-pihak tertentu mengatakan ada sekatan perjalanan ke daerah Tawau dan Semporna, sebenarnya tidak benarlah. Pagi ini saya punya timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah telah menghadiri meeting bersama dengan Ketua Menteri Sabah. Dan tiada sekatan perjalanan dikenakan terhadap penduduk di antara Lah Datu, Tawau dan sebaliknya. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis penyerahan kenderaan peronda baharu PDRM di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini sebanyak 25 kenderaan peronda diterima untuk diagihkan kepada beberapa daerah di negeri ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Hazani menyatakan pihaknya bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 PRU Dun Sabah ke-16 yang akan berlangsung pada 26 September depan. Sementara itu, berhubung keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak kes rayuan dikemukakan Tan Sri Musa Aman bersama 32 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sabah, beliau meminta orang ramai menerimanya dengan hati yang lapang bagi mengelak timbul sebarang isu keselamatan. Sabah memerlukan sistem pangkalan data lengkap dalam memastikan graduan tempatan di negeri ini memenuhi pasaran pekerjaan. Pangkalan data itu penting dalam mengenal pasti jumlah graduan dan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM negeri ini yang melanjutkan pelajaran di dalam dan luar negara. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Aptal berkata, pangkalan data berkenaan juga membolehkan setiap syarikat yang melabur di negeri ini menyediakan peluang pekerjaan berasaskan keperluan industri mereka. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu selepas majlis penyampaian anugerah beasiswa cemerlang negeri Sabah siri ke-31. Datuk Syafiee yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, Jabatan Pelajaran dan Inovasi bersama Yayasan Sabah dipertanggungjawabkan membangunkan pangkalan data lengkap itu bagi memastikan tidak ada pengangguran dalam kalangan lepasan graduan di negeri ini. Ini termasuklah menyediakan peluang kemahiran industri bagi pelajar yang tidak mendapat keputusan yang baik dengan mengadakan usaha sama dengan syarikat berkaitan. Dalam pada itu, katanya sistem atur Jabatan Pelajaran dan Inovasi perlu dirombak semula bagi memastikan setiap pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran memilih bidang pengajian yang mempunyai potensi pasaran pekerjaan. Pasukan panel pemikir dakwah negeri Sabah perlu diwujudkan bagi merintis kerjasama pintar untuk membangunkan perancangan gerak kerja dakwah di negeri ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pembentukan pasukan ini akan dilaksana selepas perbincangan bersama antar agensi di bawah kementerian itu dilaksanakan.
Menurut Datuk Zulkifli, pembentukan pasukan ini juga akan dikukuh dengan kajian impak pelaksanaan program-program yang telah diadakan bagi membantu menilai keberkesanan program sekaligus membuka ruang untuk penambahbaikan. Kami rasa sudah sampai masanya sama-sama duduk semeja, berbincang untuk melahirkan satu tim yang bersatu, berpadu, selaras, yang mana kerjanya itu dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang ampuh, kukuh. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Amanat bersama pegawai dan kaki tangan agensi agama di bawah kementerian itu di Kota Kinabalu. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Datuk Zulkifli mahu agensi di bawah kementeriannya mengatur strategi gerak kerja yang lebih kemas, bersasar dan tepat bagi memastikan perkhidmatan disampaikan dengan lebih berkesan. Ini kerana Sabah mempunyai banyak peluang dakwah yang perlu terus diterokai seiring dengan keperluan semasa masyarakat yang memerlukan ilmu bagi melahirkan insan yang holistik. Sementara itu, dalam majlis sama, Datuk Zulkifli menyerahkan sumbangan zakat kepada 121 pelajar asnaf Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan SMP Likas, Kota Kinabalu. Zakat bernilai RM36,300 ini diterima daripada Lembaga Tabung Haji TH. Sumbangan zakat TH ini bertujuan membantu pelajar asnaf membuat persiapan bagi meneruskan sesi persekolahan tahun ini. Kebanyakan mereka tidak dapat meneruskan pembelajaran kerana kekangan sumber pendapatan keluarga yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Pewujudan aplikasi digital yang dibangunkan Jabatan Pertanian Sabah antara platform kepada usahawan tani untuk memasarkan hasil pertanian secara dalam talian dengan lebih efisien selain menggalakkan padanan perniagaan dengan pihak pengeksport di negeri ini. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata langkah itu bertepatan dalam situasi sekarang yang menyaksikan ramai golongan petani terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Jelas beliau, dengan teknologi digital ini juga membolehkan pangkalan data tentang kesesuaian tanah bagi pelbagai produk tanaman dapat dikenal pasti. Datuk Shafie menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan aplikasi digital ulasan kesesuaian tanah pertanian dalam tempoh 24 jam dan pemasaran hasil pertanian secara online di Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Shafie turut menyampaikan hampir RM300,000 insentif kepada 61 penerima terdiri daripada pelbagai persatuan dan atlet negeri Sabah 2019 yang mewakili pelbagai tamasya sukan. Antaranya Tamasya Sukan Asia ke-18, Indonesia 2018, Tamasya Sukan Para Asia ke-3 Indonesia 2018 dan Tamasya Sukan C ke-30 Filipina 2019. Unit Agropreneur Muda UAM Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini memperluas kursus pemasaran dalam talian bagi melatih agropreneur muda membangunkan pemasaran dan strategi pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Pengarahnya Muhammad Ezri Syamsuddin berkata agropreneur muda akan diberi pendedahan tentang strategi pemasaran secara dalam talian melalui Facebook, blog dan web serta pemasaran melalui pemborong atau pengedar yang menjalankan perniagaan secara pesan hantar. Bagi pihak Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia, saya menyerulah kepada semua belia-belia di Sabah untuk memohon grant agropreneur muda, ikuti kursus-kursus kita dan juga boleh pergi ke Agrobank untuk dapatkan pembiayaan di bawah agropreneur muda. Beliau ditemui pemberita sempena program Kembara Agropreneur Muda Sabah 2020 di Tuaran. Dalam pada itu, Muhammad Ezri berkata sehingga Ogos lalu, seramai 38 agropreneur muda di Sabah telah diluluskan grant berjumlah RM709,000 tahun ini. Grant agropreneur muda melibatkan bantuan dalam bentuk barangan sehingga RM20,000. Ia termasuklah sektor tanaman, ternakan, perikanan, industri makanan dan pemasaran. Dalam program berasingan, rombongan UAM turut melawat projek penternakan ikan sangkar air masin yang diusahakan Arzianti Jaafar, 34 tahun di Desa Seri Taman Laya-Laya, Tuaran.
Beliau memperoleh pendapatan kasar sebanyak RM35,000 setahun. Kami murid-murid dari SRK St. Joseph Tombongan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Yahai mantad SRK St. Joseph Tombongan, Mamason, Tobian, Tadau, Malaysia. Malaysia prihatin. Saya Muhammad Ezri bin Syamsuddin daripada Unit Agro Pemuda Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Kami dari Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Sharon Raymond, salam sejahtera. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Kawan ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua rakyat Malaysia. Bersama kita mensyukuri nikmat keamanan yang kita capai selama ini. KOI mengucapkan selamat menyambut merdeka kepada seluruh warga Malaysia. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 pada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita hidup aman dan harmoni dalam masyarakat berbilang kaum. #kita jaga kita. 31 bulan 8 57. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2020. Kekalkan keamanan perpaduan, teruskan elemen rukun negara, terapkan semangat kesepakatan dalam rakyat Malaysia agar kita menjadi sebuah negara yang aman, makmur dan berjaya. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia disambut pada 16 September ini. Okey, semoga perpaduan di negara ini akan terus berkekalan. Saya sayang Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita rakyat Malaysia sentiasa bersatu padu untuk mengekalkan keamanan yang kita sudah kecapi selama ini. Selamat Hari Malaysia.
Assalamualaikum dan salam hormat. Berita bagi Sarawak edisi Rabu 9 September bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Sambutan Hari Malaysia 2020 yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu pada 16 September ini akan memaparkan kepelbagaian kaum dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui elemen pentas dan digital. Menteri bertanggungjawab terhadap sambutan itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, walaupun sambutan kali ini diadakan dalam norma baharu, ia tetap dibuat untuk menyuntik semangat dan kesetiaan kepada negara. Sambutan ini juga bagi menghargai pembentukan Malaysia yang telah membawa kesejahteraan kepada semua komponen yang membentuk Malaysia, iaitu Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dari segi video, dari segi sejarah, dari segi persembahan, tarian dan sebagainya, semuanya menumpukan one word, perpaduan, harmoni. Itu yang paling penting untuk negara kita maju. Beliau ditemui media selepas mesyuarat bersama penganjuran sambutan Hari Malaysia di Sibu. Mesyuarat tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Mengenai jumlah jemputan, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata jumlah tetamu dijangka dihadkan kepada 500 orang sahaja. Jelas beliau, keputusan itu dibuat berdasarkan keadaan semasa yang tidak mengizinkan dengan adanya pertambahan kes positif COVID-19 di negara pada masa kini. Penyertaan golongan muda dalam program-program kemerdekaan dapat memberi kesedaran kepada mereka betapa pentingnya nilai kemerdekaan itu dihargai. Ini termasuklah penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara yang menjadi asas kepada perpaduan rakyat negara ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk, Datuk Amar Hajah Jamilah Haji Anu berkata, budaya saling menghormati juga perlu diteruskan supaya rakyat terus dapat hidup harmoni dalam bersama membangunkan negara. Malah katanya, perpaduan dan kerjasama semua rakyat Malaysia terselah ketika menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian dalam program Merdeka Komuniti Daerah Lundu, anjuran Jabatan Penerangan Sarawak di KMPLKN Putra Sentosa Sematan. Turut diadakan ceramah kenegaraan, penyampaian penghargaan kepada tokoh negara dan simbolik penyerahan jalur gemilang kepada wakil petugas Barisan Harapan COVID-19. Sarawak merekodkan 9 hari berturut-turut sifar kes positif COVID-19 apabila tiada kes baharu positif direkodkan semalam. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 699 kes. Menurut JPBN, hanya satu kluster COVID-19 masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu dengan 8 kes. 7 daripadanya telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, manakala 1 kes lagi masih mendapatkan rawatan di Hospital Bintulu. Semalam juga menyaksikan 2 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah pulih dan dibenarkan discharge sebanyak 676 orang atau 96.7%. Sementara itu, hanya 1 notis kompaun dikeluarkan di Sarike kerana tidak mematuhi garis panduan SOP. JPBN dalam pada itu mengingatkan walaupun Sarawak tiada mencatatkan kes positif 9 hari berturut-turut, orang ramai diingatkan terus mematuhi SOP dan juga pemakaian pelitup separuh muka serta penjarakan fizikal semasa berada di tempat awam. Seramai 52 orang pelatih dari Sarawak telah dilatih dan diberi kemahiran dalam bidang perabot sejak tahun 2008 melalui program Sijil Teknologi Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sum Agong memberitahu secara keseluruhan seramai 88 orang peserta usahawan perabot dari Sarawak telah menyertai program latihan perabot VTEC bagi melahirkan peserta yang berdaya saing. Jelasnya, program tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan beberapa institusi di negeri ini, antaranya Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak dan Persatuan Pengusaha Perabot Bumiputera Sarawak. Manakala bagi tahun 2021, Datuk Henry memaklumkan VTEC telah merancang beberapa inisiatif yang melibatkan belia negeri ini di bawah Bumiputera Workforce Skill Development seperti program Furniture Skill dan Employability Training Scheme.
Tambahnya, melalui program itu, belia akan dilatih untuk menguasai kemahiran dalam pembuatan perabot upholstery dan panel bagi memenuhi pasaran pekerjaan dalam industri perabot sekaligus meningkatkan kebolehpasaran untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dato' Henry Sum Agong menyatakan demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Negara Senator Zaidi Suhaili di Dewan Negara. Kerajaan Persekutuan diminta menyediakan jaringan keselamatan sosial untuk industri lada bagi melindungi penggiat industri itu di Sarawak yang majoritinya pekebun-pekebun kecil luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom berkata, jaringan tersebut berupa dana terkumpul bagi membolehkan pekebun kecil lada bertahan semasa kejatuhan harga lada di pasaran dunia. I like to convey this idea because to protect the farmers in here is one of the very costly areas of investment and put a lot of money into this one. So if you abandon the crop and the crop die like that, it's going to be a great loss. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Merdeka at Community anjuran Jabatan Penerangan di Rumah Janang Sungai Wong di Pakan. Daerah Pakan dan Julau merupakan dua daerah pengeluar lada hitam dan putih terbesar di Malaysia. Tan Sri William berkata dana itu boleh digunakan untuk mengapungkan harga lada tempatan pada satu paras di mana pekebun kecil masih memperolehi sedikit keuntungan dari hasil tanaman mereka. Setakat 8 September, rujukan ke laman sesawang Lembaga Lada Malaysia menunjukkan harga belian lada hitam berada pada paras RM10,019 satu tan, manakala harga lada putih krim pula berada pada paras RM25,000 satu tan. RDM Sarawak terus memperkasakan pengetahuan dan kemahiran pegawai pemasarannya agar dapat mempelajari teknik-teknik pemasaran yang berkesan. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pemasaran dan Promosi RTM, Datin Suryani Abdul Rahman berkata, dengan teknik yang berkesan, pegawai pemasaran mampu mempromosi pakej yang disediakan RTM kepada pelanggannya. Jelasnya, masih ramai pelanggan RTM tidak mengetahui pelbagai pakej yang ditawarkan untuk mempromosi produk atau jenama mereka menerusi radio, televisyen maupun media sosial. Tujuan utama ialah untuk kita menambah pendapatan jabatan dan seterusnya negara. Sebab apa sahaja pendapatan yang masuk menerusi jabatan, ianya akan pergi semula ke perbendaharaan dan seterusnya menjana pendapatan untuk negara. Beliau ditemui pemberita selepas sesi taklimat pelaburan melalui promosi dan iklan produk atau perkhidmatan RTM di Auditorium RTM Miri. Turut hadir pengurus stesen RTM Miri Zaidi Bujang. Sebanyak 22 agensi dari sektor awam dan swasta menghadiri taklimat pemasaran ini. Sambutan Hari Penjara ke-230 peringkat Pusat Koreksional Bintulu berlangsung secara sederhana dengan norma baharu mendepani COVID-19. Sambutan tersebut dirasmikan pengarahnya, Penolong Komisioner Penjara Hairul Hisham Muhammad Harith. Hairul Hisham turut melahirkan rasa bangga dengan komitmen yang ditunjukkan oleh anggota penjara dalam usaha memulihkan penghuni penjara. Dan kami juga ada program PPS, iaitu program pendapatan sementara, di mana banduan selepas dibebaskan kami akan mencarikan mereka pekerjaan. Dan ini juga disambut baik oleh pihak swasta terutamanya dan juga pihak-pihak NGOs. Di samping itu kami ada juga program untuk ODS, iaitu orang diselia, yang di mana mereka ada juga syarikat-syarikat swasta yang sanggup menyediakan tempat tinggal dan juga tempat tinggal dan juga pekerjaan. Dengan tema Transformasi Penjara, Kemakmuran Bersama, program yang dijalankan pihak penjara bersifat menyeluruh dan komprehensif untuk memastikan banduan dapat berbakti kepada masyarakat dan negara selepas mereka dibebaskan. Polis Daerah Miri berjaya menyelesaikan beberapa kes berkaitan ragut, pecah rumah dan curi motosikal dengan tertangkapnya 12 orang lelaki dan seorang wanita tempatan dalam beberapa serbuan di daerah itu awal bulan ini. Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lim Meng Siah berkata, dengan penangkapan kesemua suspek, polis percaya telah menumpaskan satu geng ragut, curi motosikal dan pecah rumah yang aktif di Bandar Miri sejak Mac yang lalu.
Jelasnya, dalam serbuan pertama pada 1 September lalu, polis menangkap 6 lelaki tempatan berumur 20 hingga 31 tahun disyaki terlibat dalam kes ragut, kes pecah rumah dan curi motosikal di kawasan Permai Jaya, Bandar Baru, Permai Jaya, Miri. Susulan tangkapan itu, polis menahan seorang lelaki tempatan berumur 20 tahun yang merupakan rakan jenayah suspek serta seorang wanita tempatan dipercayai pembeli barang curi. Dalam serbuan kedua pada 2 September, polis menangkap 4 suspek berumur 18 hingga 23 tahun dipercayai terlibat kes ragut di kawasan pusat bandar serta kes pecah rumah di Permai Jaya. Manakala pada 3 September, polis membuat 2 serbuan di Jalan Pujut dan Jalan Boulevard. 2 lelaki tempatan dipercayai terlibat kes pecah rumah ditahan. Turut ditangkap seorang lelaki dan wanita tempatan berbangsa Cina yang merupakan pembeli barang curi berumur 32 tahun dan 51 tahun. Bercakap dalam sidang media di Miri, ACP Lim berkata, polis turut merampas 4 buah motosikal, 5 unit telefon bimbit, 1 unit mesin basuh, 1 unit televisyen, 1 unit oven, 1 unit tong gas dan 1 unit kipas dalam serbuan tersebut. Jasa dan pengorbanan para petugas Barisan Hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19 terus dihargai. Di Miri, Bintang Mega Mall Miri tidak ketinggalan melaksanakan program Thank You Frontliners dan Charity Movie sebagai projek bertanggungjawab sosial korporat CSR kepada petugas Barisan Hadapan di bahagian Miri. Menurut pengurus perancangannya Ellen Wong Long Hing, program santai ini bagi menghargai jasa, pengorbanan, kecekalan dan kesungguhan Barisan Hadapan yang bertungkus lumus sehingga hari ini tanpa mengira masa dalam menangani wabak COVID-19. Menerusi program tersebut, tugas Barisan Hadapan mendapat sedikit hiburan dan berehat seketika daripada kesibukan menjalankan tugas masing-masing untuk menonton wayang. Dalam majlis ringkas yang berlangsung di GSC Bintang Mega Mall Miri, pengarah eksekutif Nyari Kilau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada wakil daripada 11 agensi Barisan Hadapan di sektor awam dan swasta bahagian Miri. Seramai 90 orang dari sektor awam dan swasta dijemput untuk menonton tayangan amal tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.